Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman ala akmalil insan Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-8, Hamim Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan saya membacakan ayat 35 surah At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sadaqallahul azim. Surah At-Tur, surah 52, juzuk 26 ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kita dua benda dalam ayat ini. Pertama, Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai', adakah kamu jadi manusia tanpa ada yang menciptakan kamu?
terus jadi orang aja. Tak ada pencipta. Yang kedua, Allah tanya ayat yang sama, am humul khaliqun, adakah kamu yang cipta diri kamu sendiri? Dua benda Allah tanya. Pertama, kamu jadi orang jadi begitu aja, tak ada yang menciptakan, atau kamulah yang cipta diri kamu sendiri? Allahu Akbar. Kitalah yang tebuk hidung, buat lubang hidung. Dah ada lubang hidung, dia kena ada bulu hidung. Untuk mendapat nikmat korek tai hidung. dia mesti ada tu. Pasal korek tai hidung ni memang ayat mata mesti keluar. Dia punya syok tu tak ada ayat. Lagi tak keluar lah, mak mentua lalu tak nampak kan, dia punya korek hidung dia tu. Ada tai hidung tu nak main mana kalau tak ada bulu hidung? Hak udara kita sedut, hak kotor-kotor tu dia sangkut dekat bulu hidung tu. Tu yang jadi tai hidung. Dah kamu ke yang buat bulu hidung, cari rumput mana, pibuh dalam blender mesin, bagi halus. Habis tu nak cari gam dia pula, nak pilkat gam mana nak ambil. Allah, baru hidung dengan bulu hidung. Adakah di Malaysia ni satu kilang buat kilang bulu hidung? Kau ada? Kau ada lah buat mai tunjuk kilang buat bulu hidung, pakai tak ada. Muslimin muslimat, semua kita mengaku Allah lah pencipta kita. Maka bila Allah zat yang maha zat, Allah tu pencipta kita, maka sepe mudah kira mudahnya, Allah lah yang maha mengetahui keadaan kita. Simple. Seorang yang mencipta peralatan elektronik, dia tahulah mana dia punya CPU, Central Processing Unit. Kalau komputer lah, dia tahulah RAM dia mana, ROM dia mana. Dia tahu, dia susun, sebab dia yang cipta. Bila rosak laptop tuan-tuan, rosak, tuan-tuan bawa jumpa orang jual daging kat market kah? Bawa laptop tu letak depan dia, dia tengah duk potong daging, emparang berkilat elok. Kata, bang, ni lampu tak nyala belah ni, dia tak keluar lah apalah. Dia tanya, belah mana? Belah ni. Dia balung dengan parang tu. Bukan kata bagi elok, bagi lingkup, beli lain. Kenalah jumpa pakar software dia, pakar komputer dia, sebab dia yang buat. Allah buat kita. Bila Allah Ta'ala buat kita, cipta kita, dia maha mengetahuilah keadaan kita, keperluan tubuh kita. Maka dia injek masuk, dia hantar pada kita 30 hari belah siang, tolong jangan makan. Allah yang maha bijaksana. Aku bagi kamu makan 335 hari, siang malam makan. Start daripada futur, kata Arab. Breakfast, kata Melayu. Minum pagi, futur, kata Arab. Start daripada futur, breakfast. Roti canai bukan sekeping, 2. Nasi lemak 2. Okok 3. Dia kena lebih sebatang. 3
Tibai tu 335 hari. Tak kira lagi tengah hari nasi lunch, makan tengah hari, gunung ayam tak nampak duduk dalam. Tak sembang lagi cucuk kodok lepas asar, apa balik macam-macam. Tak sembang lagi malam, mi goreng pula, nasi goreng, sampai masuk dalam kelambu, habak kat bini, kuah kari tadi hamperangat, besok cecah dengan roti, dan nak tidur terdarah lagi. Hak tu kita. Berapa lama tu? 335 hari. Allah tak kata apa pun, makanlah, janji halal. Cuma Allah pesan wala tusrifu, jangan melampau, jangan terlampau kenyang sampai mengah tak boleh semayang. Allah bagi makan, makanlah. Hak celah-celah tu, hak iman kuat sikit, dia puasa sunat. Nah, dia ambil Isnin Khamis, dia ambil sebulan 3 hari, hari-hari putih 13, 14, 15, ketika bulan mengambang penuh, dia panggil hari-hari putih dalam bulan Qamariah, kiraan Qamariah. Dia puasa straight 3 hari sebulan, Isnin Khamis tak tinggal, kecuali hari tasyrik 13 Zulhijjah, yang tu haram puasa. Hak lain dia puasa. Celah-celah tu dia puasa 10 Muharram, hari wukuf Arafah. Hak ni kira iman up sikit lah, dia rajin buat benda sunat. Hak kita hak tak rajin, tak apa, benda sunat tak buat tak dosa, buat pahala. Kita kira Allah bagi 335 hari makan. Nah, Allah program 30 hari atau 29 hari, hampa jangan makan mula daripada Fajar Sodik. Fajar Sodik tadilah 6.3 minit tadi subuh. Imsak boleh makan? Boleh. Siapa kata tak boleh? Imsak boleh makan lagi. Ulama letak waktu imsak 10 minit sebelum subuh, supaya kita ambil kaedah hazar, berhati-hati, boleh persiap mandi dan perhabis rokok cepat. Sagi dia masuk 6-2 minit, hantarik batai puasa, tak berhenti lagi. Ada kaedah supaya kita persiap diri, pilah masjid, semayang subuh berjamaah, pilah surau, pilah madrasah, pilah musolla. Dah 11 bulan punya liat nak pi masjid, 11 bulan semayang subuh 6.50, tu pun semayang tepi televisyen, sujud-sujud keras aja. Upa kurma tahun lepas hak PKP punya duk ada lagi. Kan tahun lepas kan kita terkepung, tak boleh keluar. Inilah masa dia nak pergi masjid. Inilah masa dia nak belajar semayang subuh berjamaah. Allahu Akbar. Imsak boleh lagi. Masuk fajar stop. Sampai maghrib. Nabi kah yang susun program ni? Tak, Allah. Orang lain ada tak puasa? Ada. Kalau kita sembang di atas prinsip lakum dinukum waliyadin, kamu punya kami punya, Buddha ada puasa, ada puasanya makan sayur dengan makan ikan, tapi puasa. Oh, kok tak tahulah tibai ke tidak. Makan sayur dengan ikan, tak boleh makan benda berdarah. Itu puasa bagi Buddha. Bengali Singh, saya mengaji lu, ada kawan Bengali nama Manjit Singh. Depa pun ada puasa. Puasa dia start 12 tengah malam, habis dia pukul 8 pagi. Oh, lega lagu tu. Aku pun mau lagu tu.
Pukul 12 tengah malam start, kita lena pukul 8 sempoi punya duk tarik. Itu cara dia lantak ke dia lah. Hindu, jiran-jiran kita Hindu, depa nak pikui kavadi Taipusam, depa puasa tak? Puasa sehari dua sebelum pikui kavadi, tebus dosa lah, lantak ke dia lah. Lakum dinukum waliyadin. Semua tu ciptaan manusia, tapi Islam Allah cipta. Mula daripada subuh sampai maghrib, sebutir nasi jangan telan, setitik air jangan ambil. Kita dengan isteri belah siang penjarakan sosial. Berapa jarak? 6 meter. Bukan 1 meter. Tambah baru menikah bulan Syakban, jangan cari pasal. 3-4 hari sebelum puasa, saya solat asar di masjid saya Laguna. Habis-habis tengok depa susun meja untuk imam pun semua. Saya tahulah meja tu memang untuk shake hand lah. 26 Syakban tak silap. Saya tanya Tok Bilal, ada menikah petang? Ada Ustaz, sebelum Ramadan. Ni dia Tok Bilal pun. So bulan Syakban nikah, 2 hari lepas tu puasa. Hampa jaga elok, karun duk kuat lagi, mencari pasal. Islam tak bagi, Allah tak bagi. Start subuh sampai maghrib. Siapa program? Allah. Kenapa? Dia maha mengetahui. Dia buat kita. Balik ayat tadi 35 Al-Tur. Bila dia cipta kita, dia tahulah tubuh kita nak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bongkar sikitlah 1-2, masa kita bukan lama. 1-2 kita bongkar apa yang disebut oleh almarhum Syekh Mustafa Masyur di dalam kitabnya Zadun 'ala Tariq, bekalan di sepanjang jalan dakwah. Syekh Mustafa Masyur almarhum, bekas Ikhwanul Muslimin, Al-Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin Mesir. Dalam bukunya Zadun 'ala Tariq, bekalan sepanjang jalan dakwah, dia menulis satu bab tentang puasa. Dalam tu dia hurai falsafah, rahsia daripada puasa. Hak ni kita kena tahu. Janganlah kita mengulang sejarah dan perangai lama. Bila kata puasa aja bazar Ramadan, puasa aja makan, puasa aja minum. Takat tu lah. Umur dah 60, umur dah 70, 80, otak kita duk fikir puasa ni tak makan, lepas tu makan. Amboi, hak tu puasa. Takat tu lah. Kalah kita dengan nafsu kita. Rendahnya akal pemikiran kita. Kalau demikianlah kita faham akan Ramadan itu. Walaupun makan itu perlu makan. Bila iftar makanlah, kurmanya, nasinya makanlah. Tak ada Islam nak larang. Tetapi tentulah kita melihat dengan big frame, dengan satu rangka yang besar tentang Ramadan yang Allah kirim kepada kita. Baik, pagi ni 1-2 lah dengan masa yang ringkas. Pertama, bagaimana Islam mendidik kita melalui Ramadan supaya kita belajar makan benda berkhasiat, makan benda yang baik, makan benda yang tubuh perlukan. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah.
Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dua ayat saya baca. Pertama kata Allah, hai manusia, makanlah daripada bumi itu halalan tayyibah, makanan yang halal dan makanan yang tayyib. Tayyib makna baik, tayyib makna elok, tayyib makna berkhasiat, tayyib makna ada cukup untuk tubuh. Kalsium, magnesium, kalium, apa saja yang tubuh perlukan ada dalam makanan kita. Kalau istilah kesihatan, makanan seimbang, ada protein, ada karbohidrat, ada fiber, serat untuk tubuh. Kita diajar belajar makan benda elok, antaranya tentulah kurma. Dan orang Melayu begitulah, tak dapat dipisahkan Ramadan dengan kurma. Dia jumpa kurma ni Ramadannya, itulah Melayu. 30 Ramadan dia tutup kotak kurma, dia tabik, dia kata bye bye, jumpa hang tahun depan. Walhal kurma makan hari-hari. Saya syok betul, saya dapat satu kurma, nak murid bagi di Kulim baru ni. Tazkirah Ramadan di Kulim 2 hari lepas. Malam pertama Ramadan. Kena pula giliran saya. Dia bagi kurma Palestin tu, besar peninju. Kena sedih kenyang 6 hari tu. Besar tu, puas betul makan. Syok betul. Tuan-tuan, kurma. Orang Melayu jumpa Ramadan seperti aur dengan tebing, tak boleh pisah. Ramadan kurma, Ramadan kurma, seperti aur dengan tebing, seperti lighter dengan okok, tak boleh pisah, tak berhenti lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat, belajar sikit simple science, basic science. Ada fructose, satu benda nama dia fruktosa, satu lagi benda namanya glukosa. Ni gula untuk tubuh. Kalau tuan-tuan muslimin muslimat minum katalah jus orange, fresh orange, carrot susu, apple juice, kita minum kan, dia masuk dalam darah kita, dalam tubuh kita, darah bawah. Nak tukar, tubuh nak tukar, kalau apple juice ke orange ke, tubuh nak tukar kepada glukosa. Glukos makna gula, tenaga, itulah. Sebab tu kita pergi hospital kan, dia gantung tu drip dia panggil, atau air glukos untuk tenaga kawan ni sakit kan, biasalah. Tu bukan air bateri tu. Untuk marah nah pula apa gantung air bateri ni. Menyala mentol dia. Ni bukan air bateri, ni air glukos, drip kata istilahnya. Dah drip belum? Drip dia cucuk lah, betul, dia gantung nitik untuk tenaga. Saya pernah demam 5 hari, masuk hospital tahun 98, cerita lama. Masuk hospital Metro, waktu tu Metro lama. 5 hari saya tak makan tuan-tuan. Dengan drip tu saya kenyang, tenaga. Tak makan, punya tenaga. Dia cabut aja, discharge balik rumah, jadi hantu raya, lapak, tibai segala tok ni. Glukos untuk tenaga. Minum fresh orange, minum apple juice. Berapa lama tubuh nak tukar yang kita minum tu? Ada fruktosa apa semua. Berapa lama tubuh nak tukar? 4 jam. 4 jam baru kita dapat tenaga. Walaupun kita dapat serat dia, serat makna fiber, serat ada dalam orange, dalam apple, untuk kita punya pencernaan, sistem digest kita, usus besar, untuk najis dan sebagainya. Ada serat, tetapi gula lambat, 4 jam baru tukar. Kajian sains, sebiji buah kurma tuan-tuan makan, campur dengan air ludah tuan-tuan,
Sebab tu bila kunyah dia, jangan kunyah telan terus. Main dulu dalam mulut, campurkan dengan air ludah kita. Lepas tu kita telan. Berapa lama tubuh bertindak mengeluarkan, menukarnya menjadi glukos, menghasilkan glukos kepada kita. Setelah kita makan sebiji kurma, berapa lama tubuh ambil masa? Tak lama, 5 saat. Tu dia kurma. Lepas tu kena ambil dia dulu, sebab kehaibatan dia. Tuan-tuan baca surah Maryam, Muslimat especially, tengok surah Maryam. Tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina. Al-ayah. Cerita apa? Cerita Maryam beranak. Dan ujian Allah tu, anna yakuni waladun walam yamsasni bashar. Macam mana aku boleh ada anak? Aku tak diusik oleh mana-mana lelaki. Aku tak kahwin, tak ada lelaki yang mengeluarkan spermnya ke dalam rahim aku. Tak ada, ya Allah. Itulah ujian Maryam. Maka bila dia beranak, Allah cerita, setelah dia melahirkan Nabi Isa, Allah kata goyang di atas kepala dia ada pohon kurma. Tusaqit alayki rutaban janiyya, nanti jatuhlah berguguran rutaban. Rutab itu yang kita panggil kurma rotab, kurma rotab, kurma rotab. Bukan rotab, ta bukan ta, rutab. Rutab makna basah. Kita dok rotab hantam pilah, janji faham. Kurma rutab, ta bukan ta, rutaban makna basah. Cakap Arab kata, Melayu kata basah. Kurma yang basah, yang lembik-lembik hitam besar tu cukup syok makan tu, sedap. Satu lagi dia panggil ajwa, kurma kering. Nak makan mana makan lah. Ajwa pun boleh, rutab pun boleh. Cuma ajwa ada hadis 7 biji ajwa setiap pagi, 7 biji ajwa dia tidak akan terkena sihir pada hari itu. Hadis sahih Muslim. Itu special ajwa. Dan ajwa kita confirm dah ada sekali tu. Saya tak ingat haji ke umrah, saya menyembang, kita confirm dengan pelajar-pelajar Universiti Islam Madinah tentang kurma ajwa. Sebab ada kenyataan menyebut kurma ajwa ditanam oleh Rasulullah yang tanam dengan tangan yang mulia. So kita confirm, mereka kata ya, sesungguhnya benar Rasulullah yang tanam kurma ajwa. Itu kan hebat. Tak kisahlah makan mana-mana pun, rutab pun sedap, janji kurma. Nak ambil apa? Dialah makanan baik, makanan dalam Quran. Sebab itu apa Allah sebut dalam Quran makanan, belajarlah ambil. Seperti rumman, buah delima, ambil. Seperti an-nakhl, kurma, ataupun wa'inabin, anggur, kurma, rumman, delima, macam-macam, zaitun. Ni semua benda-benda yang bawa khasiat. Buah tin, makan rokok, nano nak elok badan. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, bila kita Ramadan puasa ni, antara benda yang dituntut kita buat, kita belajar dalam bentuk tadribat, kata Arab, latihan. Tadribat mana latihan? Dalam bentuk kita berlatih. Apa dia? Kita dilatih membanyakkan amalan-amalan sunat. Percaya tak tidak? Sedar ke tidak? Kita sedang diproses oleh Allah untuk banyakkan buat amal sunat. Baik. Pertama kena faham hukum asal sunat, buat pahala, tak buat tak apa. Baik. Tetapi tolong ingat,
apa yang pernah dipesan oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala adalah amalan wajib dan amalan sunnah laksana orang yang berniaga. Imam Ghazali pesan, orang berniaga kan bazar Ramadan 3 hari 2 hari dah belaga pungkok kita kan. Mereka kata syok bazar Ramadan ni sebab makanan hak tak ada dia keluar waktu bazar Ramadan, hak kita tak pernah tengok. Macam-macam jenis kuih, macam-macam jenis lauk tak ada bulan lain. Jagalah SOP elok-elok. Kemarin Exco Agama Brigadier Jeneral Datuk Najmi dah warning jangan timbul kluster tarawih. Ikut SOP elok-elok. Ingat Allah bagi nikmat ni, kata Datuk Najmi, kalau berlaku kluster tarawih siap tarik balik. Wal'iyadzubillah. Kita tak maulah kita dah punya syok tarawih. Tahun lepas kita terkepung, kita tak larat letih. Tahun ni kita boleh ke masjid, alhamdulillah, syukur. So tuan-tuan muslimin muslimat, tolong jaga SOP. Tambah pula kita risau Kedah naik sikit kes. Semalam 53 kemarin. Risau kita. Sebelum tu dah tinggal sikit dah, belah-belah ya. Ni dia naik balik. So tolong jaga SOP, basuh tangan ke apa, buatlah apa yang kementerian suruh. Kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jaga je elok. Baik. Imam Ghazali pesan orang berniaga dia mesti ada 2 benda. Pertama, dia mesti ada modal. Dia nak jual kuih kena ada tepung, kena beli tepung. Dia nak jual air tebu, kena beli tebu. Dia mesti ada modal. Yang kedua, orang berniaga mesti nak untung. Imam Ghazali pesan. Mana ada orang berniaga tak nak untung? Bohong lah. Kadang kita pergi kedai sembang dengan apa, tak lah untung lah haji, alah tak lah untung. Kepala otak hang. Berniaga mesti nak untung. Tak lah untung, tak lah untung. At least RM1 2 untung juga. Imam Ghazali kata, siapa buat amalan wajib, tak buat amalan sunat, macam orang berniaga balik modal. Letih tak? Letih. 30 hari punya berniaga bazar Ramadan. Tiap-tiap malam balik, tak ada apa. Suruh anak kira, lungut-lungut duit berniaga. Kita pun keluar list tepung RM5. Contohlah, tepung RM5. Anak pun tolak modal tepung RM5. Ayak gula RM2, tolak ayak gula RM2. Contoh. Tolak punya tolak, tinggal 5 kupang. Orang bawa balik untung RM20, RM30, RM50. Kalau kali 30 hari dah RM1,500. Jadilah boleh beli baju raya. Dia 5 kupang. 5 kupang kali 30 hari pun RM15. RM15 downhill pun tak apa. Downhill 17. Tak lepas. Letih pada anak. Oh jangan. Mau kata berniaga jangan. Saya kecil-kecil berniaga waktu saya duduk di Selangor dulu. Asal saya di situ. Ramadan berniaga, pikui meja dengan arwah mak. Ingat lagi jual kuih. Waktu umur 6, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun pun saya berniaga lagi jual kuih. Walau duduk di Kuala Lumpur. Tapi tahun 60-an, tuan-tuan bayanglah apa ada Kuala Lumpur. Tak ada pembangunan apa lagi. Handphone apa pun tak ada. TV tu hitam putih. Kena karen lebih sikit ni dia TV. Ketot terus Piramli. Kalau filem apa Melayu ke apa kan, dia bertemu tu ketot tu. TV hitam putih kita. Kita tahulah pukulan berniaga tu letih. Dah kira-kira tinggal 5 kupang. Apa letih tuan. Walaupun kita bersyukur. Demikian amal sunat. Amal sunat tu untung dalam berniaga. Sebab itu Allah latih nama dia tarawih, tarawih, tarawih. Dilatih sebulan. Lepas hampa isyak, hampa solat tarawih.
Jangan tanyalah 20, tetap 8 idaman qalbuku. Jangan tanyalah 20, 8 je ustaz. Tak kisahlah. Kalau di Kuala Lumpur tuan-tuan, Jalan Duta, Masjid Wilayah Persekutuan Jalan Duta hak atas bukit tu, dia parking lot dia 2. Satu dia tulis tu G08. Satu lagi G20. Ini masjid wilayah. Kita duk tengok G08, duk ingat kumpulan negara berkecuali mana kau nak main sat lagi. Rupa geng Terawih 8. Geng Terawih 8 parking situ. Geng Terawih 20 parking situ. Bagus dia buat. Kita tak payah buat lah memang 8. Tinggal 2-3 orang 20. Kita pun tu Laguna pun sama. Serupa ya. Tak kisahlah janji buat 8 ke 20, tak usah duk bergaduh. Janji kita buat. Sebab kita nak belajar daripada apa yang Allah tarbiyah kita. Tolong banyakkan amalan sunat. Sebab nanti akhirat dia boleh cover. Kalau solat, kalau kita buat hak wajib, kita boleh jaminkah yang wajib kita tu selamat? Dengan semayang kita tak khusyuk, satu hal. So kalau ada semayang sunat, dia tolong cover. Dan semayang sunat rawatib ni dituntut setiap hari 12 rakaat ni jangan tinggal. Kalau dapat 2 rakaat solat sunat fajar sebelum subuh, 4 rakaat dengan 2 salam sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jumlah semua 12. 12 ni dituntut. Asar tak dituntut. 2 rakaat sebelum asar tidak muakkadah. 2 sebelum subuh, 4 sebelum asar dengan 2 salam, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Jumlahnya 12. Hak ni Nabi buat. Cover sebab dia amat penting. Tu amalan sunat. Belajar dalam bentuk tarawih. Sebab tu jangan tinggal. Walau seletih mana pun buat. 2. Yang ketiga, bila kata kita puasa Ramadan muslimin dan muslimat, ada satu perangai sifat yang puasa tinggalkan pada kita, nama dia ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah, dan kalau engkau tidak dapat melihat Allah, ketahuilah Allah melihat engkau. Perhati, siang hari tengok ihsan, sentiasa merasakan Allah memandang kita. Siang hari bini kita kerja, bini kerja Kedah, hari Ahad kerja, kita kerja Kilang Pening, maka hari Ahad cuti. Contoh, kita pun duduk rumah seorang-seorang, bini pergi kerja sekolah, kita pun pergi dapur. Ada Ovaltine, ada Ovaltine, ada Milo, ada Nescafe. Kopi 3 jenis. Kopi redik, kopi kapal layak, kopi guru Quran 3, satu lagi kopi lelaki pakai songkok misal melentin. Oh, bahaya kopi tu. Tu kopi apa aku pun tak tahu. Ada anak murid bagi lama dah, tahun lepas Ustaz, dia buat jari tu. Aku kata aku cucu 8 lah, tak payah ajak aku lah. Tu jawapan. Kopi macam-macam jenis. Awak tak bancuh? Pi bancuh. Siapa tengok? Allah tak tengok. Allah manusia tak tengok. Allah Maha lihat. Tu ihsan. Tak berani kita belegak dapur mata duk tengok terliak lah. Tapi tak boleh. Allah duk tengok. Aku puasa. Perangai ni duk hilang.
Seminggu dua ni SPRM attack habis-habisan, yang katal projek kerajaan 3.8 bilion, membocorkan projek tender kerajaan kepada geng-geng dia sejak tahun 2015. Depa monopoli projek kerajaan, depa bocorkan. Seorang mamat ni sekali dia bocor, dia dapat RM300,000. Bocorkan projek. Siapa tender, apa projek kementerian mana, hantar memang member dia. Dia ada kepala Samsung dia tu yang jaga. Si Mamat yang kerani ni umur 38 tahun sudah di bank in ke akaun dia 1.2 juta ringgit dengan 4 kali transaksi. Sekali dia bocor maklumat RM300,000. Astaghfirullah, jahanam negara. Bulan lepas sebelum puasa, pegawai JPJ Alok Start kena cukup berapa orang rasuah. Belah Kedah pula, jaga lori hantu lah, apalah macam-macam. Mana ihsan? Mana dia yang kamu belajar dalam puasa? Mana dia sikap Allah sentiasa memandang aku bila aku puasa belah siang? Allah melihat aku tak berani bawa perangai ni. Bawa masuk pejabat, bawa pergi sekolah, bawa pergi jabatan. Tak selamat ke negara, tuan-tuan. Tapi inilah yang berlaku. Itu tak sembang lagi, kemarin didedahkan nama-nama pegawai-pegawai polis. Kemarin kan didedahkan dah nama-nama pegawai-pegawai polis yang menjaga seorang Datuk Seri Cina di Johor. Pengubahan wang haram. Melayu majoriti, inspektor ASP dok bocor rahsia. Mereka ni D7 kongsi gelap. Mereka ni kumpulan D7, D7 Bukit Aman kongsi gelap. Kalau D9 yang tu jenayah berat. Kalau D24 durian balik pulau. So, tunggu musim ni geram dah dia. Tak main-main. Kumpulan D7 Bukit Aman kongsi gelap. Depa terlibat kemarin, ketua polis dedah nama. Melindungi Datuk Seri Cina yang dalam buruan ni. Pengubahan wang haram berbilion-bilion ringgit. Depa boleh bocor rasio, depa boleh habaq sat lagi polis nak pergi rush, nak pergi serbu depa makan tiap-tiap bulan rasuah. La ilaha illallah, perangai polis. Hang tu polis jaga keamanan. Kita tak pukul semua hak dedah teruk perangai tu ya. Kita ucap terima kasih polis-polis hak jaga sekatan jalan raya, hak jaga sempadan. Tuan-tuan ingat senang, dengan rela sekali, dengan hangat puasa. Bukan kerja mudah. Frontliner kita tabik ucap terima kasih. Tapi segelintir mereka yang tidak ada sifat ihsan, yang tidak fikir pada hari kiamat, nanti Allah tanya, kata Nabi, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Allah tanya harta 2 kali. Ambil mana? Min aina tasabahu. Harta hang ambil mana? Allah tanya. 2. Wa fima anfaqahu. Hang belanja pi mana? Tu harta ambil mana? Kita kata berniaga, okey, Allah tanya hang belanja pi mana? Beli rokok, api. Hang belanja mana duit hang? Beli VCD wrestling Undertaker. Ni kita punya takut bila kata harta 2 kali tanya. Ambil mana? Belanja mana? Wal'ayadzabillah. Saidina Ali kata, harta yang halal dihisab, harta yang haram diazab. Dua-dua kena. Halal hisab, haram azab. Tu harta.
Nek lemah kita, pikir-pikir tu nek serabut. Tapi itulah yang Allah dah tentukan. Sebab itu tolong pastikan harta kita halal dan kita belanja dia. Infakkan. Jangan dok kumpul duit, simpan bertimbun, nak buat apa? Simpanan hari tua, hari tua, hari tua. Awak 60 tak cukup tua dah. 70 tak cukup tua dah. Simpanan hari tua kamu ialah duit kamu tu infak. Itulah simpanan hari tua. Mahatafih masjid ni Ramadan, macam-macam orang minta tajuk iftar anak yatim mahatafih. Awak RM1 2 tak boleh bagi. Dok kumpul duit, jama'ah malam wa'addadah, himpun kira, malam qalu. Baru lepas tengok malam tadi Maybank tu you dok tengok ada 35,000. Pagi nak bangkit sok qalu. Kok boleh anak hak dia reti, dia ambil duit kita, dia tolong kita, tak apa. Dia hantar bergaduh. Kalau contoh menyimbang dan pegawai amanah raya, tanyalah mereka cerita-cerita hebat orang Melayu yang siram cuka getah dekat muka abang berebut harta pusaka. Yang bawa bulldozer ni berlaku di Terengganu, kata pegawai amanah raya. Abang tu tambah rumah dapur sikit, kena tanah adik. Adik warning suruh peroboh apa abang dah buat, abang bukan tahu sangat. Adik mai bawa bulldozer. Adik mai bawa bulldozer roboh rumah abang belah dapur tambah tu. Melayu. Jangan mainlah pok-pok Melayu bab ni. Selawat tarawih kemas sallallahu alaihi wasallam alaih. Kena tu tengok. Dia huduh perangai lah. Pegawai amanah raya pernah sebut seorang cucu duduk dengan nenek rumah pusaka besar. Bodek nenek suruh tukar nama. Nenek pun tukar lah. Jak kecil duduk dengan cucu, tukar nama. Dia halau nenek dia. Ni pegawai amanah raya siapa? Dia halau nenek dia keluar rumah. Nenek tu keluar tak tahu nak pergi mana. Nak pergi bazar Ramadan tak buka lagi. Inilah dia harta punya pukulan. Baik itu tak ada istilah lah simpanan hari tua. Hari tua apa? Simpanan hari tuamu, apa yang kamu belanja, itulah dia. Tambah Ramadan. Jangan lupa amalan sunat ganda wajib, pahala macam wajib. Amalan wajib Allah bagi 70 kali ganda. Last, muslimin muslimat, dia tak boleh lama sebab tak ada air. Dia tak boleh minum. Muslimin dan muslimat sekalian, kita baru 3 hari. Saya selalu pesan, kita baru peringkat 3 hari, baru awal ni. So selalu saya pesan, kalaulah 2 hari ni kita agak langgar sikit batasan, kita boleh perbetul lagi. Maksud saya Quran tak baca, atau kalau baca pun tak berapa nak laju, yang banyaknya tidur. Atau waktu iftar tu memang kita balun sungguh-sungguh sampai pelentang maghrib 8.28. Kita rimbat tu macam umur kita 6 tahun dulu. Pi bazar Ramadan cekang jari, tali saja ni. Tak nak sampai kereta tu, air lemon ice, teh ice, Milo ice. Semua ice. Tak ada hangat, semua air. Tolak air bateri dia tak beli. Hak lain semua cekang lagu tu. Kena sebungkus, 4 bungkus tong sampah. Dia nak penyedap hati apa? Abang ke anak dah, hamba dalam peti air. Sagi pak balik terawih, pak minum. Tek kucing, balik-balik lena terus. Ngayak cendol tu buang tong sampah. Jaga. Nafsu memang
Kita tengah lapar kan, tengah duk letih. Lepas asar pula memang lepak habis tuan. Jangan cari pasal dia tengok tu semua dia tak. Wah, tak ada apa pun. Makan mutabak sekeping dua kenyang dah. Makan nasi suku kenyang dah kitanya. Tambah kita dah veteran-veteran ni. Bukan apa sangat nak isap okok je pun. Itu yang lebihnya. Nasi tak apa Ustaz. Hak ni peluru pandu mu dulu. Jingkup. So baru 2 hari perbaikilah. Baca Quran elok. Sebab kata ulama, tak Ramadan ni tak ada nilai tanpa Quran. Sehingga ulama kata Ramadan ini Quran. Begitu. Bukan makan. Ramadan ini Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kerana Quran turun bulan Ramadan. So jangan tak baca Quran. Baca. Lepas zuhur kita baca, lepas asar baca walau sikit. Kalau boleh tadarus dengan kawan-kawan ke masjid, buat alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, kurniakan kita kesihatan yang baik sampai kita habis nanti 12 Mei 30 Ramadan insya-Allah. 13 Mei kita sambut raya Hari Khamis insya-Allah. Apa yang penting kita tahu kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dia bagi puasa ni sebab dia sayang kat kita. Jaga tubuh kita, bagi pahala punya banyak, bagi ampun, pintu syurga buka, neraka tutup. Allahu Akbar. Semoga Allah menerima amalan kita untuk 2 hari ini. Allah terima sebaik-baiknya, walaupun kita tahu kita tak mampu buat yang paling terbaik. Mengakulah. Hindustan duk tengok lagi, lagu duk dengar lagi. Kita tak puasa mata, tak puasa telinga. Kita mengaku dosa kita dengan Allah banyak. Kita katakan pada Allah, terbaik yang aku mampu persembahkan ya Allah. Tapi untuk berjanji nak buat 100% kita tak berani sebab iman kita lemah. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan keampunannya kepada kita, membuka pintu syurga seluas-luasnya kepada kita, ayah ibu kita, anak cucu, keluarga, menantu kita, semuanya, keturunan kita sampai kiamat, berhimpun nanti di dalam syurga Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.